So, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us for our weekly Care Clinic online class, just for our staff and for our doctors and our employees in Care Clinic group. This is our class ini kelas yang nombor 15. So terima kasih you all untuk sertai kita untuk hari ini. Walaupun you all busy di mana juga berada, sama ada di klinik ataupun dekat rumah atau di mana saja. Thank you for joining us. Kelas yang nombor 15, sudah 15 kelas kita ada ini dan tajuk hari ini lah tajuk juga yang menarik mengenai PPVGP. Apakah itu PPVGP? Saya akan terangkan kemudian. Sebelum itu bersama saya adalah Dr. Sharifah Jasmine. Beliau adalah PIC, Dr. in charge, person in charge daripada Klinik Damai Kuala Selangor dia adalah orang yang sangat penting juga dalam Care Clinic Group. So dan nak dimaklumkan di sini bahawa Klinik Damai Kuala Selangor sudah pun memulakan proses pemberian vaksin COVID-19 sejak 2 atau 3 minggu yang lepas. So kita amat betul lah kena kita ada Dr. Sharifah yang sudi untuk memberi kita sedikit pembelajaran bagaimana dia handling vaksin dekat klinik beliau. Okay, so tapi hari ini matron, selalunya matron ada bersama kita, tapi hari ini matron sibuk beliau sedang mengendali pusat pemberian vaksin mega di MIECC dekat Demai, Serdang. So mungkin kalau boleh insya-Allah kita akan lintas langsung, kita akan call dia untuk, saya dah maklum pada matron dan beliau sudah bersetuju untuk mungkin kemudian dalam pukul 1:30 macam tu kita akan call beliau untuk update situasi di pusat pemberian vaksin mega di MICC dan juga untuk memaklumkan kepada kita SOP yang terkini mengenai pemberian COVID vaksin. Okay. So sedikit housekeeping announcement. Kalau boleh yang lain tu tolong mute. Actually is mute, auto mute dia by default. Tolong mute mikrofon dan juga off video lah untuk melancarkan proses kelas kita pada hari ini, untuk mengurangkan gangguan ketika kelas dijalankan. Dan juga kalau ada soalan kita ada sesi soal jawab kemudian bila habis presentation kemudian. Okey, saya akan mulakan sekarang. Okey, apakah itu PPVGP? PPVGP ni ada singkatan daripada Pusat Pemberian Vaksin COVID-19 GP. GP adalah klinik swasta lah, klinik yang kita bekerja sekarang semua dipanggil sebagai GP, klinik atau klinik swasta. Okey. Kita go to the next slide. Di sini saya nak terangkan sedikit, ada banyak singkatan nama yang saya akan gunakan ketika dalam kelas ni. Yang pertama adalah MyVAS. Maksud MyVAS ni adalah singkatan daripada Malaysia Administration Vaccine System ataupun Sistem Pentadbiran Vaksin Malaysia. Okey. Ini adalah bersangkutan dengan MySejahtera. Dan kedua adalah VMS. VMS adalah Vaccine Management System ataupun Sistem Pengurusan Vaksin Malaysia. MyVAS dan VMS juga adalah berkaitan dan dia ditadbirkan oleh KK di Kerajaan Malaysia lah PSV. PSV adalah singkatan pada Pusat Simpanan Vaksin Kerajaan. Di mana simpanan vaksin semua ditempatkan, ada banyak PSV di seluruh Malaysia PPV awam. PPV awam maksudnya pusat pemberian vaksin awam. Contohnya seperti klinik kerajaan. Di semua klinik kerajaan di Malaysia ada memberikan vaksin di sana juga, tapi adalah limited lah, selalunya dalam masa 8 to 5 dalam masa office hours saja, dan dia punya bilangan adalah terhad. Itu adalah di PPV awam. Dan kita juga sekarang dah start PPVGP, maksudnya adalah pusat pemberian vaksin di klinik swasta. Macam klinik kita lah klinik GP, klinik swasta. Apa maksud AEFI? AEFI adalah Adverse Effect Following Immunization ataupun kesan buruk selepas mengambil imunisasi.
And akhirnya ada NPRA. NPRA ada singkatan nama untuk National Pharmacy Regulatory Authority atau pihak berkuasa peraturan atau kawal silia farmasi nasional. So ini adalah singkatan-singkatan nama yang saya akan gunakan ketika dalam presentation ini. Okey, apakah objektif kelas kita hari ini ya? So ada 3 objektif utama di sini saya nak tekankan untuk pastikan ya pelancaran proses bila kita buat PPVGP kat klinik ya, semasa memberi vaksin COVID-19 di klinik kita. So kita kena tahu cara untuk menggunakan, yang pertama ada 3 website yang penting kat sini, website dan 1 app ya. Yang first one adalah Protect Health Corp, PH Corp website. Yang nombor 2 adalah MyVAS website. Yang ketiga adalah VMS app ya. VMS app sekarang ni cuma boleh di-download dalam Android phone, sama ada Samsung ataupun yang standard dengannya Samsung phone ataupun Samsung tablet lah. Itu objektif kita hari ini ya. Yang kedua, ya apakah itu PH Corp ya? PH Corp macam saya sebutkan tadi adalah singkatan nama untuk Protect Health Corporation. So kita panggil PH Corp. PH Corp ni dia macam panel lah. Dia adalah salah satu agensi kerajaan ya yang telah di-appoint oleh KKM untuk mengendalikan atau memantau proses pemberian vaksin COVID-19 kepada klinik-klinik swasta. Ya. So dia orang tengah lah antara GP, kita klinik swasta dan juga kerajaan. Dan yang pentingnya kita kena create panel ni, jadikan satu panel dalam C-axis. Saya akan tunjukkan selepas ni ya. Yang keempat, macam claim kita boleh claim sebab vaksin ni kita dapat percuma daripada kerajaan. Dan mereka bagi kita macam sedikit fees lah kita boleh claim untuk kita beri vaksin ini kepada public ya. So claim submission adalah direct daripada MyVAS. Saya akan tunjuk sistem MyVAS juga selepas ni. Dan di PH Corp website juga kita kena buat submission, report submission daily dalam website. Mungkin kejap nanti saya akan tunjuk macam bila saya log in to Protect Health website, saya akan tunjuklah tempat-tempat di mana kena buat report harian di dalam website ni. Itu adalah mengenai PH Corp website. Okey, lagi mengenai PH Corp ya, Protect Health. Kat atas tu nama website ni lah, nanti boleh pergi ke website ni. Kalau dah ada login ID dengan password boleh login ya. Setiap klinik ada dia punya spesifik login dengan password ya. Kalau bila login kat dalam PH Corp ni boleh tahu latest update atau memo dari pihak PH Corp. Dan dalam kat sini juga ada borang rekod vaksin COVID-19 yang kita boleh upload direct lah secara online. Ada juga untuk return harian pemberian vaksin yang kita boleh buat secara online secara harian. Kita boleh check payment batches. And also the other thing is kita ada provider resources lah untuk training material, untuk rujukan. Kalau kita ada tak faham, dia ada banyak macam SOP, ada manual yang kita boleh buat rujukan di dalam website PH Corp ini. Nanti saya akan tunjuk ya dalam live streaming kemudian. Ini adalah contoh bila yang saya website website address, jadi yang saya alamat yang saya bagi tadi ya. Bila you klik HTTP tu akan keluar dia lah ya. Ini dia punya homepage. Bila you klik kat sini akan keluar boleh sign in atau register. Yang klinik yang belum register boleh klik register, terus register untuk menjadi PPVGP. Okay. And kalau ya dah register boleh sign in lah. Bila dah register dia ada login dan juga password. Okay. Ini contohnya bila dah register, bila nak sign in, dia ada username. Ikutlah bila dah create dia ada username dan password ya. Boleh save terus dekat website dia. Ini adalah website PH Corp. Ya. Setiap klinik mesti kena ada website PH Corp ni. Ya, untuk yang saya cakapkan tadilah tujuannya untuk report harian, untuk memo, update dan seterusnya.
Okey, yang kedua adalah website MyVAS. Ya, MyVAS ini adalah bersangkutan ataupun link dengan MySejahtera. Tapi ini adalah MySejahtera Vaccination. Okey, MyVAS. Ya. Ia adalah sistem pemberian vaksin Malaysia. So, semua yang dah register under MyVAS, dia dah maknanya nak dapatkan vaksin secara percuma ya daripada kerajaan, dia kena register dalam MyVAS lah, dalam aplikasi MySejahtera. Ya. Macam saya sebutkan tadi, dia adalah link dengan MySejahtera app. Ya, setiap orang ada MySejahtera app, dan bila klik MySejahtera app tu kat dalam tu ada My Vaccination under MySejahtera. Dan setiap orang yang belum mendaftar kenalah mendaftar supaya dia masuk dalam list untuk penerima vaksin. Ya. Dan untuk klinik pula, senarai nama penerima vaksin akan diberi direct oleh MyVAS system. So yang kat bawah ni adalah website untuk MyVAS. Ini untuk klinik-klinik ya, untuk yang mana klinik yang terlibat dalam PPVGP. Ya. Ini adalah website untuk MySejahtera Vaccination spesifik untuk klinik-klinik yang memberi vaksin kepada publik. Okay. So ini contoh ya MyVAS website. Dia bila pergi ke HTTP tadi, address tadi, website address tadi, bila you klik dia ada login macam ni. Ya, dia separate login ya. Bila setiap klinik ada spesifik login ID dia dan juga password ya. So ini kena save dekat dalam PC klinik lah. Contohnya macam ni, kalau klinik dia ada dia punya login ID. Dan bila klik login, terus masuk jadi macam ni lah. Dia simple je. Saya akan tunjuk sedikit lah macam mana keadaan contoh MyVAS tu ya. So bila login je untuk klinik you, ya, dia akan keluar nama klinik and then dia ada keluar untuk kalau nak print QR code untuk MySejahtera Vaccination QR code and then boleh view record untuk vaksin ni, list vaksin ni, orang yang nama-nama yang dah berdaftar dan diberi untuk vaccination di sini. Okay, ini contoh kalau dah dapat nama-nama patient yang akan datang ke klinik kita untuk menerima vaksin akan diberi ya. Bila dah confirm, bila dah ada diperuntukkan vaksin, list akan keluar. You boleh check dengan klik the date dan kalau tak keluar, try refresh and then akan keluarlah tarikh tersebut berapa orang diberi untuk datang ke klinik untuk mengambil vaksin. So list ini ada diperuntukkan ya, nama-nama list ni diperuntukkan oleh MyVAS system lah. Okay, berdasarkan kepada mereka yang telah berdaftar dalam MySejahtera Vaccination. Okey, yang ketiga ini adalah app ya, bukan website. Di sini adalah app. App ni yang adalah aplikasi lah. Aplikasi yang boleh dimuat turun dari Play Store ke dalam Android phone ataupun Android tablet lah. So ini adalah sistem agihan dan pemantauan penggunaan vaksin dari KKM bahagian farmasi. Ya. Dan juga dia ada separate lah, bila ada app ni dia ada login dan password tersendiri lah. Selalunya login dan password untuk VMS ni akan diberi sebelum kita pergi ambil vaksin dekat klinik kesihatan. Selalunya pusat perolehan vaksin, agihan vaksin ni dekat diberi oleh KKM sendiri. Maknanya kita kena terpaksa pergi ambil, pergi collect dekat klinik kesihatan. Dia ada klinik kesihatan tertentu lah yang sebagai orang kata store simpanan vaksin. Ya. Sebelum pergi kita kena call, kena email, ada surat macam surat yang kita kena hantar untuk request form lah. Kita panggil borang Q PS7 di mana kita kena isi CHOP sign semua. And ini ada berdasarkan kepada list MyVAS yang telah diberi. Maknanya kita kena dapat list dalam MyVAS dulu dan diberi BMS login password dan we kena contact farmasis bahagian KKM, klinik kesihatan terdekat
Lepas tu dia akan contact kita lah, don't worry, ya. Tapi nampak macam sounds like complicated but actually not, ya. Okay, so this is the app lah. Bila you log in je, download je dia macam ni. Dia kegunaannya dah untuk scan barcode ataupun serial number yang ada pada setiap kotak vaksin yang diterima. Maknanya dia ni untuk monitor lah, pantau perjalanan vaksin tu daripada KK katakan KK yang baru ke, and then sampai ke klinik, kita kena scan lah. Dalam scan tu ada code number dan berapa kotak semua, berapa botol, and then masuk ke dalam app, then baru diserahkan kepada kita. Okay. So app ni kita kena bawa sekali lah masa kita pergi ambil vaksin nanti. So ini adalah contoh ni, saya ada ulangan ya. Sebelum ni saya ada buat satu kelas mengenai pelaksanaan program imunisasi COVID-19. Ini adalah yang ada dalam slide sebelum ni. So saya ulangkan balik. Ini adalah cara alih proses pemerolehan ya, dan pengutipan vaksin dari PPB awam. PPB awam dia ada klinik kesihatan yang terdekat lah. So bila kita dapat senarai nama dari MyVAS yang pertama tu, untuk minggu yang seterusnya dah disahkan berapa orang dah akan datang, kita akan isi borang. Borang ini kita panggil borang QPS7. Borang ini adalah borang permohonan stok ya. Dalam hal ni adalah borang permohonan permintaan vaksin ya. Dan kita kena emailkan kepada bahagian farmasi COVID. Email address semua akan diberi, yang akan diberi kepada kita kemudian. Ya, dia akan call kita ataupun call klinik ataupun dia akan email kita directly. Okay. Excuse me Azura. Ya, Dr. Jasmine. I nak add sikit. Boleh. Ya. Okay, yang tadi tu kan berkenaan dengan QPS5 form ni. Actually, once kita dah dapat list dalam kita punya MyVAS, list patient, MySejahtera punya list patient, actually kita kena liaise dengan PPV punya license officer, then kita hantar list tu dekat dia. Borang ni dia yang akan fill up, dia chop sign, kita email dekat dia yang list tu. Lepas tu dia akan fill up borang QPS5 ni. Lepas tu dia email balik dekat kita chop sign, kita bawa pada hari kita pick up vaksin. Dia terbalik sikit tau sekarang ni. Oh macam tu. Okey. Walau apapun, adanya kita kalau ada yang ni pegawai liaison officer akan bagi tahu kita lah. Dia akan contact kita kan. Ya. Ada contact number semua. Kita kena contact dia dulu, inform dia yang kita dah terima list. Number dia ada dalam MyVAS. Dekat tempat yang kita dapat list patient tu nanti. Bila kita masuk MyVAS, kita dah dapat password. Kita masuk MyVAS kan kita ada dia ada boarding page tu. Boarding page tu kat situ dia ada license officer punya number. Doktor, sorry tak faham. Tak faham. Nanti tak apa. Azura terus dulu, nanti saya terangkan balik. Okey. Tadi siapa yang tak faham tadi? Klinik mana? Sorry. Syaz. KSI Samudra. Okey, nanti bahagian kita akan jawab dalam bahagian soal jawab. Saya akan teruskan dulu, boleh ke? Boleh. Alright, okay. Okay, nanti dulu ya. Not to confuse, you just follow this one first. Kemudian kita akan jelaskan dalam bahagian soal jawab. Boleh ya? Baik. Tata cara yang lengkap ada dalam SOP ya. Kalau tengok dalam sistem untuk COVID-19 punya vaccination, saya dah masukkan dalam SOP. Nanti kat situ ada yang lebih detail lagi. Okay? So ya, ini contoh borang QPS7 ya. Ini yang kena isilah. Contoh yang dalam yang di highlightkan warna kuning tu ya. Contoh yang bahagian atas ni tulis nama klinik PPVGP, nama klinik. Contohnya kalau klinik Silinder Taman Samudra, bubuhlah nama kat sini dengan address sekali. Yang nama alamat store pengguna kan, store pengeluar ni adalah diberilah. Contohnya macam klinik kesihatan Selayang Baru katakanlah ya, dekat sini dengan address sekali. Yang lainnya, yang ni contohnya ya kalau nak ambil vaksin AstraZeneca. Dan kuantiti dimohon, kuantiti ni berdasarkan kepada list MyVAS ya. Nanti saya akan beritahu. Kuantiti ni kita kena ikut list senarai vaksin ni yang diberi dalam MyVAS system. Okay. So note
kat bahagian catatan ditulis vaksin supply untuk National COVID-19 Immunization Program. Okey. Yang lain tu doktor atau farmasis akan tulis nama doktor yang pemohon lah, kita tulis kat sini. Yang penerima tu kemudian bila stok diterima, siapa yang terima, and then pengawal pelulus ini daripada KKM lah. Kita tak payah isi bahagian ni, yang bahagian ni tak payah, cuma bahagian ni. Okey, kalau tak isi full pun tak apa, kita email. Kadang-kadang kalau ada salah isi pun bahagian liaison officer tu akan call kita balik lah. Dia akan bagi tahu yang mana kena isi. Okey, so don't worry about borang ni, tapi yang kena tahu borang ni wujud lah ya, borang QPS7, borang untuk permohonan stok. Borang template ni saya ada bubuh dalam SOP. Kalau nak dia punya borang boleh print daripada SOP ya. Borang ini, borang QPS7 untuk borang permohonan ya. Okey. Next one, ini contoh yang saya pohon ya untuk hari 15 bulan klinik Selayang Jaya dia baru start. So saya check dalam MyVas system ada 17 patient diberi. So saya kena request cuma 17 botol Coronavac ya. Coronavac ni Sinovac ya. So kat sini saya tulis apa yang kena request. So actually kita request vaksin, syringe 1 ml, needle 21 gauge, needle 23 gauge dengan vaksin card. Yang ni standard je. Copy paste. Quantity ni akan meningkat lah. Kalau minggu pertama dia bagi mungkin separuh, bagi sikit je untuk kita try ya. Yang lain macam biasa je, ini nama klinik, alamat. Ni adalah klinik kesihatan saya yang baru di mana staff saya pergi ambil lah hari Isnin lepas. Dia ni masa dan date and time masa kita pergi ambil itu diberi ya. Dia akan call kita, dia akan email kat klinik email cakap kena datang pada sekian-sekian hari bulan dan waktu sekian-sekian ya. Dia akan bagi tahu kita bila kena pergi. Maknanya kita tak boleh pergi macam tu je. Dia akan call, dia akan email bila kita kena pergi, pukul berapa kena ada kat sana. Okey, ini adalah contoh borang. Okey, dan kena chop and sign semualah. Okey, ni contoh borang QPS7, contoh permohonan stok untuk KKM. Okey, alright. So, bila kita pergi ambil ambil vaksin tu dekat klinik kesihatan Selayang Baru, selalunya dia suruh pergi ambil pagi Selasa lah. Waktu, date semua diberi dan kita paling kurang 2 staff lah kena pergi. 2 staff, seorang driver dan seorang staff untuk pegang cool box lah. Item yang kena bawa, ini penting ya, item yang kena bawa 1 cold box ya. Penuh dengan minimum ya 6 ice packs ya, kiri kanan atas bawah ya, 6 ice pack. Kalau boleh bawa spare ice pack lah, takut nanti temperature naik ke turun ke, naik lah selalunya, dia cair kan. So ada satu lagi spare ice pack, maknanya bubuh ice pack yang spare tu dalam cold box yang asing lah. Kalau ada blistering cold box pun tak apa untuk bubuh spare ice pack. Tapi cold box untuk vaksin yang kita dah order dekat Image Asia tu lah. Okay, semua klinik dah order kan cold box tu. Terpulang lah sama ada yang kecil kan yang besar, tapi kalau boleh susun siap-siap ice pack tu yang dah frozen tu. Okay. Dan juga termologer. Syarat semua klinik dah order termologer. Okay, letak 1 termologer, you kena on and then letak dalam cold box dan pastikan suhu dalam lingkungan 2 sampai 2 to 8 lah. Jangan lebih daripada 8 degree Celsius. Ya, kena monitor temperature dalam cold box yang nak masukkan vaksin nanti. Dan yang keempat, surat kuasa. Selalunya doktor tak boleh pergi ya. Doktor atau farmasi tak boleh pergi. Patutnya doktor kena pergi. Kalau doktor tak boleh pergi, kena bawa surat kuasa daripada PIC ataupun doktor ya. Contoh surat kuasa atau authority letter ya, saya bagi contoh dalam SOP ya. Saya dah bagi sebelum ni. Lagipun nanti saya akan share jugalah surat kuasa contoh ya. Cuma apa yang perlu tulis dalam surat kuasa ni, saya macam doktor tu bagi kebenaran kepada staff ya, kena tulis nama very clear lah, nama staff yang pergi, nombor IC, and then doktor kena sign. Jadi dah bagi kuasa kepada staff untuk
mengambil vaksin bagi pihak doktor. Itu contohnya surat kuasa lah, ya, boleh tulis suruh doktor sign, okey. And yang kelima adalah borang QPS7 yang asal, yang original, ya. Yang sebelum kita email, scan dan email kat farmasi KKM tu, kita bawa borang yang original, borang QPS7 yang kita dah isi, yang telah dicop dan sign, ya. And nombor 6 adalah list penerima vaksin untuk minggu tersebut. Selalunya list ni kita print ataupun dicetak, dimuat turun daripada sistem MyVAS, ya. Saya akan tunjuklah nanti MyVAS tu dia ada list nama. Macam tadi, ya, ada list number. List tu kalau boleh you all print out and bawa sekali lah. Kalau ada 17 orang atau 18 orang atau 30 orang, bawa je nama-nama tersebut, ya. Dan last sekali, alat perantar Android dengan aplikasi BMS. Ini yang saya sebutkan, yang app BMS tersebut yang kita dah download dalam phone Android kita ataupun tab Android kita. Dan dah kita login lah, maknanya ada login ID dan password yang kita dah bubuh, dah siap-siap, ya, bila dah on dah, bila dah login lah. Okay, so yang ni untuk yang lengkap, tata cara lengkap ni adalah SOP, ya. Ini saya buat ringkasan, summary je. Okay, tapi basically inilah benda yang staff kena bawa masa nak terima vaksin nanti. Okay, alright. Untuk hari vaksinasi, selalunya hari vaksinasi, hari kena cucuk pasien COVID-19 vaksin adalah ditetapkan Selasa, Rabu dan Khamis, ya. Appointment diberi melalui MyVAS system, ya. Maknanya patient dah dapat daripada MySejahtera vaccination dia, dan MySejahtera tu dah notify patient, kata dia dah kena pergi klinik sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian pada waktu sekian-sekian, dia dah tahu dah dia kena datang, ya. Tapi kita pun dah dapat list tersebut seminggu ataupun 2-3 hari sebelum tu, kita pun boleh call patient. Kalau kita tengok dalam MyVAS system tu, dia tu belum confirm. Maknanya bila patient dah dapat notifikasi dalam MySejahtera, selalunya dia kena confirm, kata okey dia nak pergi, kan. So dia confirm dia punya appointment dalam MyVAS system tu, kita check dia punya tu dah schedule. Maknanya dah confirm appointment, okey. Tapi ada juga setengah-setengah orang tua yang tak ada smartphone ataupun orang yang tak tengok dia punya notifikasi, dia tak confirm dia punya appointment. Nanti kalau kita check dalam MyVAS system, dia tak confirm dia punya appointment, kita kena call patient lah. Ya, nombor phone patient semua ada dalam MyVAS system. Selalunya kita call, kata ni kena check ada appointment kan, suruh check, kita suruh dia check dalam MySejahtera. Oh ya, betul. Lepas tu suruh dia confirm lah. Baru MyVAS system patient tu dia dikonfirmkan, ya. Tapi ada juga setengah patient dia reject, dia tak boleh datang, ada benda-benda lain, yang tu dia kena reschedule. Yang tu itu kemudian, ya. So ini adalah repetition yang sebelum ni adalah ulangan lah, saya dah sebut sebelum ni macam mana carta aliran untuk hari vaksinasi. Dia ada 7 langkah. Masa patient datang, kita check kalau dia ada demam ke, ada gejala-gejala lain. Kalau ada demam tinggi ke, high fever ke, dia sakit ke, mungkin tak boleh ambil vaksin. Ya, so saringan gejala dan suhu ni penting. Yang kedua, untuk sahkan kehadiran, dia kena scan, ya. Ni bukan yang scan MySejahtera yang biasa kat depan pintu klinik tu. Tak, yang ni untuk scan untuk vaccination. Ya, ini yang kita print out daripada MyVAS tu. Ya, untuk pengesahan kehadiran untuk mendapatkan vaksin. Yang ni dia guna dia punya phone untuk scan QR code ni. Yang ketiga adalah counselling dan tanda tangan borang kebenaran, ya. So ini selalunya doktor lah, di hadapan doktor dah masuk, pasien kita dah register, kita dah confirm dia dah datang, and then tunggu jumpa doktor, and then doktor akan tanyalah maknanya boleh ambil ke tak, and then pasien nak tanya doktor ke apa benda semua dalam consultation room lah, and then pasien kena sign 2 keping borang consent form, ya, depan doktor, and then doktor akan beri suntikan. Ya, and then lepas beri suntikan, patient kena sahkan suntikan tersebut. Maknanya kena imbas kod vaksin. Ya, yang kod vaksin tu diberi masa kita pergi ambil kotak tersebut. Kod tu pun ada. So lepas kita bagi doktor bagi injection,
patient kena guna dia punya smartphone tu untuk scan kod vaksin pula dengan menggunakan phone mereka. Dan selepas dah cucuk, patient kita pantau keadaan patient dalam masa 15 sampai 30 minit lah. Keadaan ni kalau berapa lama kita nak kena pantau depend on the doctors punya judgement lah. Kalau dia ada macam risiko alahan ke apa, dia mungkin kena lama sikit kena pantau. Maknanya dia tunggu dekat waiting room kat luar lah, tunggu kat situ sampai tengah jam baru boleh balik. Okay, sebelum patient balik kena bagi kad vaksin dulu. Ya, kita kena bagi kad vaksin, isikan kad vaksin, saya akan tunjuk ya, dan bagi tarikh temujanji untuk dos yang kedua. Okey. Lagi sekali tata cara lengkap ada dalam SOP ya, dalam CISIS yang saya dah upload. Okey. So, ini contoh ya MySejahtera yang patient punya phone lah. Okey. Bila patient datang, contoh macam ni, dia buka smartphone dia bahagian COVID-19 vaccination tu, klik kat sini. Dia pun dah tahu dia punya appointment kat klinik kita sekian-sekian pukul berapa. Bila dia datang sampai kat ini je, dia klik untuk scan ni. Klik hyperlink ni, keluar untuk scan. Ini adalah scan vaccination location lah. Ya, bukan scan yang normal vaccination MySejahtera tu tak. Ini adalah scan untuk MySejahtera vaccination. Ini bahagian vaccination. Lepas scan akan keluar terus dalam kita punya MyVas, patient dah arrive lah, patient dah sampai kat klinik ya. So kita dalam MyVas tu staff kena verify ya, maknanya verify, confirm patient semua dia punya IC semua betul, alamat semua betul, particular dia semua betul. Actually IC lah, IC kena betul and then confirmkan ya di dalam MyVas punya website. Okay. Sebab kena ingat, MySejahtera dengan MyVas system ni adalah interlink ya. Dia adalah live website ya. So seterusnya bila dah confirm patient dah datang, IC semua betul, patient akan tunggu jumpa doktor ya. Jika tak ada contraindication, patient akan tanda tangan borang persetujuan lah, consent form. Kena sign 2 salinan lah. Ini ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, kena sign 2 salinan. Satu untuk kita simpan kat klinik, satu lagi untuk patient bawa balik ya. So ini contoh borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 ya. Doktor akan proceed, akan bagi suntikan, lepas tu patient kena scan kod semua tu and then patient kena tunggulah untuk tengok akan ada kesan sampingan selepas injection. Maksimum 30 minit, paling kurang pun 15 minit, tunggu kejap, bukan kat dalam, tunggu kat, kalau patient tu sihat, tunggu kat luar lah, dekat waiting room. Kalau ada problem apa, suruh cepat-cepat inform staff. Okay. So ini adalah borang consent. Okay. So ini adalah contoh yang saya cakap tadi untuk scan kod vaksin selepas dia vaksin. Maknanya selepas doktor bagi vaksin, dia akan keluar satu lagi tu, klik here untuk scan the vaccine QR code. Ya, selalunya kertas macam ni diberi masa kita pergi ambil vaksin tu. Ni ada QR code dia lah. Ni QR code tu, kod ni ada serial number. Kalau kita patient tak boleh scan, kita kena manual lah enter kod ni yang nombor panjang ni. Okay. So patient scan ni automatic dia akan keluar ni complete ya. So status lah update terus dalam MyVas system. Maknanya dalam phone patient kena klik completed lah. Macam ni, dose 1 is completed, selesai proses vaksinasi. Okay. Dan bila selesai proses vaksinasi je, patient dah klik dalam smartphone dia, automatic kat sini akan keluar dalam MyVas system. Check dalam sistem, dalam website MyVas akan keluar second dose punya detail. Tarikh appointment untuk second dose ni automatic akan keluar dalam MyVas system. So appointment date dengan time slot automatic keluar kat sini. Yang ni yang kita kena tulis di dalam kad vaksin. Ya, ini adalah kad vaksin CoronaVac ataupun Sinovac ya. Ni kad ni diberi oleh klinik kesihatan masa kita pergi ambil vaksin botol tu. Okey. Kat sini staff ingat ya. Attention staff, kena ingat ni. Kad ni macam ni rupa dia. Kat atas ni isi nama pesakit betul-betul. Nama pesakit ikut nombor IC ataupun pasport dia. Yang bahagian kedua tu nombor kad pengenalan kena betul-betul. Ya, ni kena tulis dengan pen lah. Kena tulis dengan pen lah. Manual lah.
tarikh temu janji. Setengah doktor, setengah staff kata, doktor kat mana nak tengok tarikh temu janji ni, kita buat sendiri, kau suka ke tak? Ya. Tengok daripada tadi, ya, kat sini. Ya, jangan bubuh ikut suka. Dia dah diberi dah dalam MyWAS system. Selepas vaksin bagi injection, klik, kita confirm dalam sistem, keluar siap-siap kat sini. Apa ni, appointment date dengan time slot pun. So kat sini you all kena tulis. 6 hari bulan 7 ke pukul 11 pagi. Tulis kat sini siap-siap. Remind patient. Ni temu janji je. Lagipun beritahu patient, bila patient tengok dia punya phone ni tak keluar pun tarikh temu janji apa ni dos kedua. Dia kata dia kena tunggu 2 atau 3 hari automatik akan keluar. Ya, kalau check sekarang tarikh temu janji dalam smartphone dia memang tak keluar. Lepas 2-3 hari baru automatik dia update. Okey. Tapi dalam sistem memang dah ada. Kita tulis je terus dalam vaksin card ni. Okey. So kat sini yang seterusnya staff jangan lupa dos 1 yang kita dah bagi tadi, tarikh macam contohnya tarikh hari ni diberi vaksin, tulis kat sini terus. Ya, katakan 18 hari bulan 6 2021, tulis kat sini terus. And then fasiliti pemberian vaksin di mana? Klinik Serindah Taman Samudra. Tulis kat ni siap-siap. Ya. Nombor batch yang ni kena tulis manual lah. Sorry ya, yang tadi scan je senang. Ni so nombor kumpulan batch nombor yang tadi ni. Yang kat sini, yang panjang. Ya, kat sini. So you all copy paste lah, kena tulis dengan pen. Ya, ingat tulis panjang ni, nombor batch dia. Okay. So tulis dekat nombor kumpulan batch nombor kat sini. And then expiry date pun ada dalam kat botol dia ataupun dah kat sini. Expiry date pun ada kat sini. Kalau nak refer balik ke dekat dia punya apa ni, ini adalah birth certificate untuk, bukan untuk kita ya, untuk orang ni, untuk apa ni, vaksin. Surat beranak untuk vaksin diberi masa kita pergi ambil vaksin. Ini penting, jangan berhilang benda ni. Sebab ada nombor QR code, batch nombor, the expiry date semua ada. So jangan berhilang. Patient nak kena scan ni lepas kita bagi injection. Okay, kita panggil birth certificate lah, surat beranak vaksin. Okay, right, itu kad vaksin. Okay, dah habis dah ni. Dalam sistem pun kita kena update. Ya. Dalam sistem, kita anggapkan patient ni sebagai panel, ya. Bubuh dia nama macam biasa, apa ni, and then masukkan panel PH Corp. PH Corp ni Protect Health Corporation lah, dalam kurungan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, ya. Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Ni you all kena create sendiri lah bahagian panel, ya. You all bubuh sendiri, sebab nanti bila patient datang, you tu apa ni, register patient macam biasa, bubuh semua particular, and then masukkan panel PH Corp. Okay. And then macam mana bagi bahagian doktor pula, bila doktor dah bagi injection, and then tak masuk dalam bahagian injection ya, kita bagi masuk dalam prosedur ya. Sebab vaksin ni kita dapat free daripada government. Dia tak boleh masuk dalam invoice lah, bukan invoice ya. Kita tak bagi invoice. So kita masuk injection ni bahagian prosedur. So admin, staff tolong create dalam bahagian prosedur dalam C-axis COVID-19 vaccination untuk apa ni, Coronavac ataupun Sinovac. So contohnya macam ni lah saya buat ya, COVID-19 vaccination, Coronavac atau Sinovac dalam bahagian prosedur, bahagian admin ya. So you kena create. So doctors kalau dia dah bagi injection and then dia pergi bahagian treatment and then klik procedure, type COVID-19 vaccination, Coronavac atau Sinovac, pilih yang ni and then that's it. That's finalized. So memang charge dia fix ya, RM14 saja, RM14 saja, RM14 ditetapkan ya. Dan kita tak boleh charge consultation. So setiap patient kat sini tak ada consultation charge, cuma ada charge untuk prosedur ya. Kat sini memang dah ditetapkan RM14 ya. So COVID-19 vaccination, Coronavac, Sinovac RM14. Okay. Right, ini adalah cara buat report atau return harian, okay. Kalau boleh nanti saya pergi live kan, pergi login bahagian Protect Health ni. Dan dia, bila you masuk Protect Health ni dia ada macam ni, ya. Okay, dia ada provider resources, untuk kita ada manual SOP, existing client list. Yang kita kena buat hari-hari adalah borang rekod vaksin COVID-19, and then also return pemberian vaksin. Yang lainnya ada seperti payment batches and provider network lah. Yang penting untuk staff buat adalah borang rekod vaksin COVID-19 dan return pemberian vaksin.
So yang lain tu dah adalah apa ni, identification untuk klinik lah bawah ni. Okay, so ini adalah apa ni, bila you dah login di website PH Corp website. Okay. So ini yang seterusnya adalah informasi mengenai CoronaVac Sinovac. Saya tak nak pergi secara detail. Benda ni saya akan bagi informasi, you all boleh print out dan lekat kat dalam dekat meja doktor ataupun dekat fridge untuk apa ni, COVID-19 vaksin. And then yang ni adalah kesan buruk. Of course, is a kesan buruk selepas imunisasi, selepas injek apa-apa vaksin pun you all kena pantau 15 sampai 30 minit. Depend lah kalau ada allergic macam sesak nafas, bengkak, gatal ruam tu dia ada tidak balas. Kita kena buat macam ikut SOP emergency trolley lah, tidak balas kecemasan untuk anaphylaxis ya. Okey, yang lain ni adalah dia punya website. Saya akan share slide ni untuk you all tengok balik ya. So, borang yang perlu disediakan setiap klinik ini ya, borang Q PS7, surat kuasa dari doktor untuk pengutipan stok vaksin, saringan triage, yang ni tak perlu pun tak apa, consent form, you kena print simpan. Satu lagi adalah slip penilaian kesesuaian penerima vaksin COVID-19, ini adalah dalam SOP. COVID-19 vaccination card diberi, yang borang SR ni tak payah buat dah, selalunya kita buat online terus ya. Semua tadi ada apa ni dalam SOP lah. Contoh ni kita ni ada ulangan. Sebelum ni kita bagi tahu macam mana nak letak vaksin dalam cool box, temperature monitoring macam mana buat. I think last week kita went through with matron, and persediaan untuk vaksin, bagi vaksin ni kena siap, kena sterile, kena ikut betul-betul sterile lah. Okey. Itu part saya yang apa tu, sorry, a bit too long. Saya laju sikit. So bahagian soal jawab. Tadi Syaz ya, klinik Selinda Taman Samudra ya. Syaz? Are you there? Online? Syaz ada nak tanya soalan yang tadi yang tak faham ke pasal pengutipan vaksin tu? Okay, sorry Dr. Sharifah, are you there? Yes. Tadi ada apa-apa nak tambah tak sementara menunggu ni soalan daripada staff? Sorry lah tadi kacau sikit tapi tak apa. Apa tambah? Yang berkenaan dengan yang MyWAS punya website tu, yang berkenaan borang QPS7 kan? Betul? Ya. Okey. So, bila kita dah masuk dalam website tu, kita dah dapat password. So dia akan keluar nama pegawai yang in charge dekat PKD. So dia ada nama dengan nombor telefon dia lah. So kita kena simpan nombor telefon tu, kita kena tahu nama tu. Lepas tu kita boleh WhatsApp dia untuk start communication dengan dia untuk memudahkan kita punya weekly kutipan vaksin, pengambilan vaksin daripada PKD. Apa yang I cakap tadi, biasanya bila nama dah keluar dalam list MyWAS, nama daripada MySejahtera punya list tu, jumlah nama itu dan list itu memang kita kena email kepada PKD. Tapi pada masa yang sama, dulu masa I start pun, I ingat diorang akan gunakan, kita kena fill up borang QPS7 tu. Tetapi, bila I dah start, I email dekat diorang, kita punya jumlah number of vaksin ni, dia actually fill up borang tu sendiri. Dia fill up borang tu, dia chop sign, lepas tu dia email dekat kita, kita chop sign dan kita simpan untuk dibawa pada hari yang kita mengambil vaksin tu. That's how license officer tu liaise dengan kita lah. Itu satu lah. So of course, addition to that, macam senarai yang you cakap, kita kena bawa lah Android phone tu atau Android iPad tu kena activate lah, macam you cakap, the vaccine code tu kena ready. And then bila kita bawa whole box tu dengan 6 ice packs, the thermologger, thermometer tu actually kita kena activate melalui PC ya. So jangan lupa, you kena slot dia ke dalam PC. Dia macam what do you call that pen. Dia macam what do you call that pen, ada drive lah jadi macam pen drive tau. Thermometer tu belakang dia macam ada pen drive, slot dalam PC, you kena activate dia dalam PC.
Kalau tidak, dia tak run Thermologger tu. So Thermologger tu, I expect Coldbox, orang yang dah job sign oleh klinik kita selepas kita terima daripada PKD. Lepas tu, of course, senarai nama. Dan apa lagi satu? Lagi satu tu apa tadi? Dalam list tu, itu kena bawa lah. Yang lain saya sebutkan tadi lah. Ya. Apa tu? Tanya soalan tadi. Siapa tanya soalan? Dah check in nak nombor IC. Ada tanya soalan? Tak tahu klinik mana ni. Okey, tak apa. Dr. Syaifah nak nampak ke apa yang dekat skrin ni? Okey. Lagi satu yang I nak tambah ialah make sure semua orang dah ready dengan station. You dah ambil satu kertas A4, you tulis itu besar-besar station 1, station 2, station 3, station 4, station 5. Yang itu lekat di mana yang you nak buat you punya vaksin. I mean you nak buat you punya the whole vaccine system lah. And then you juga kena borang-borang dia atau borang-borang dan saringan orang all that saringan and then saringan kesihatan and then you punya consent form semua kena down kena photo stick simpan. Okey. So Dr. Jasmine boleh nampak ke skrin sekarang untuk Protect Health punya website? Boleh. Kita nak tunjuk macam mana cara, sorry ada interruption sikit. Kalau ada siapa yang tak ada nak tanya soalan, boleh mute ya. Microphone ya, mic ya. Tolong mute. Bila sign in, contoh ni saya sign in ya ke dalam Protect Health punya website lah ya. Harap-harap you all boleh nampak semua ni. Bila you sign in, you nampak semua ikon ni. Ini contohnya bila you dah ada macam bila nak kena pergi ambil vaksin tu lah. Contohnya untuk klinik Wong Sin Sanjaya ni, dia dah beri ya nama di mana kena ambil vaksin facility ya. Contoh kat sini kita tengok kat bawah ni adalah klinik kesihatan Selayang Baru. Liaison officer ni orang farmasi yang dekat KK lah, KKM Dia akan bagi nama orang yang kita kena contact. Contohnya ni nombor sekian-sekian dan juga ni nombor telefon dia lah. And dia bagi juga email ya, nak email borang nanti dan bila nak kena pergi ambil vaksin tu. Date semua dah bagi. Mereka akan contact kita dan kita pun kena call dia all balik lah. Kena ada komunikasi di sini. Dah diberi ya liaison officer. Orang yang kita kena call dekat vaksin facility ya, dekat klinik kesihatan kerajaan. Okey. Dia akan bagi ya dos sikit saja kalau permulaan and then ni adalah MyVas email semualah. Okey. Harap you all boleh nampak kat sini. Ada yang tak faham tak setakat ni? Yang bahagian vaksin facility ni. Tadi ada staff nak tanya ya pasal yang tak faham tadi. Dah clear ke belum? Dah clear ke belum? Okey, saya teruskan sementara menunggu soalan yang lain. Untuk borang rekod vaksin COVID-19. Dr. Syaifah ada nak tambah apa-apa ke bahagian rekod ni? Ini kita kena buat hari-hari ya? Ya, bahagian rekod ni tak adalah. You just kena buat harian. Harian ya? Harian, you kena rekod vaksin harian, berapa banyak vaksin, berapa orang ambil, macam tu lah. Macam ikut je lah ni. Contoh ni adalah staff saya yang dah buat rekod untuk setiap hari ya. Contohnya bila you all dah habis dah vaksin untuk hari tu, you nak buat rekod lah. You klik yang plus biru ni kat atas, you isi je ya. Tarikh, jenis vaksin, contohnya kat sini, contoh 18 bulan. Contoh vaksin yang kita diberi saja sekarang Sinovac lah. And then nombor batch, isi semua, kita tengok balik nombor surat beranak vaksin yang diberi tu. Okay, excuse me, I add sikit. Nombor batch ni bila vaksin kita sikit senang tau, tapi bila vaksin dah mula banyak,
150 doses, dah mula ada 90 doses. Setiap kotak tu ada dia punya nombor vaksin dengan batch dia sendiri. Jangan campur aduk. So let's say kita buka kotak pertama yang kan kita diberi dia punya vaksin kod kan atas yang diberi oleh PKD tu. You tulis nombor 1, kotak nombor atas kotak pun you tulis nombor 1, atas dia punya yang print out copy untuk print out copy of the vaccine code pun tulis nombor 1. Sebab sometimes boleh mix up. So apa yang kita guna, let's say kotak pertama kita buka untuk vaccinate, ini vaksin kod dia, so tulis nombor 1 vaksin kod dia. Dan bila you isi pun dia kena ikut macam tu. You tak boleh campur aduk, tukar-tukar, tak boleh. So kotak kedua you buka, second box, second vaksin kod, you isi second kotak, second vaksin kod. Tak boleh campur aduk. Sebab kalau campur aduk nanti susah pasal dia kan sistem makan tak respon. So ikut je ya kat sini dan jangan campur aduk lah ya. Kalau ada banyak penyambung batch kena tambah-tambah lagi lah ya, buat banyak report ni kena add sama. Okay, yang lain simple je, jumlah digunakan, jumlah dalam stok, ikut je ya, jumlah diterima, itu macam straightforward and then selalunya klik submit information ataupun save lah ya, akan sampai direct to Protect Health. Yang ni untuk harian lah, report harian. Yang contoh yang ni adalah borang rekod vaksin, yang lainnya adalah return pemberian vaksin. Yang ni pun sama juga ya. Kalau you klik plus biru ke atas ni, kalau nak buat report lah ya, bubuh date, and then pusat simpanan vaksin yang apa ni, pusat PSV ni, klinik kesihatan Selayang Baru lah. Bilangan enrolment untuk semasa untuk hari ni, berapa yang enroll, berapa yang tak hadir, berapa yang refuse, berapa yang bilangan pengganti, semua masuk dalam ni. Dia ikut je. Okay, and then save atau submit lah. Okay, alright. So ini straightforward lah, tapi penting hari-hari kena buat untuk report. Kalau tak buat report ni boleh dapat bayaran, sebab bayaran nanti semua ikut payment batches kat sini ya. So yang penting hari-hari kena update lah. Macam panel lah, ini panel lah, macam panel BMCare, Cellcare, apa benda semua. Ini pun sama macam panel ya, kena submit juga. Okay, ini untuk claim submission. Okay, ada nak tanya apa-apa soalan tak? Sorry lah lambat sikit, tapi patutnya saya kena call matron untuk join in. Matron, are you there? Matron, hello matron? Yes, okay, yeah. Saya Dr. Hana dari Klinik Serindah Samudra nak tanya soalan. Matron, I miss you matron. Where are you? I miss you too. We all miss you lah. Matron. Yes, all miss. Yeah. See you video. Yes. Okay, Okay, can see? No. Video is on. Video on ah? Can see? Yeah. Video is on. I can see now. I miss you lah. Can see? Yeah, can see. You all. Ni matron dekat-dekat ni. Busy dia. Orang paling busy dekat kayak gini sekarang ni. Matron dekat ni. Dekat the mic. MICC. Nadia ada? Nadia also busy? Puan Nadia? Nadia. Harap-harap kau boleh tengok ni. Live Boleh nampak. Hai. Hai, Dr. Nadia, our new pharmacy. Klinik pharmacy. Online. Online class. Online class. Online class. Matron. So, boleh nampak dia. Nampak tak? Can see? Ramai orang ya. Sekarang. Ramai See? ya. Ya, apa volunteer? Hello, hi. Matron. My vaccine. Pasal vaksin, Matron. My vaccinators. My vaccinators. Vaccinators. Oh, so many. Matron, nak update sikit pasal SOP. Okay, wait. Okay. Sekejaplah Matron akan update untuk SOP. Hello. Teruskan Matron. Update yang SOP yang terbaru. Vaccination. Okay, the one
they in the clinic, they are going to use Sinovac, isn't it? Correct. Yes, yes. Okay, Sinovac is 0.5 ml, ya. Okay, tapi kita kena tengok you punya apa ni? Syringe is what? 1 ml or LVD? Dr. Sharifah, siring kita 1 ml lah. Saya pun tak pasti. Kan LDV? Siapa tahu? Ini wang I siring. punya tak ada, itulah I nak tanya pun tadi. Kita orang dibekalkan 3 cc. 3 cc. 3 cc. Okay. That means the vaccine will be so little. 0.5 mils. Yeah, 0.5, but 3 ml syringe. Exactly. It will show that that means we are taking out you because it's a big. The syringe is bigger than this one. If it's 1 ml, then the patient can see better. But the vaccine looks it's not a clear vaccine, right? It looks a bit more cloudy, so Yes. see lah. It's not so bad actually. But if you all want to use 1 cc, also can actually. You can request for 1 cc lah. The 3 cc was given to me without my request actually. They're the one who actually give it to us, the 3 cc. Oh, they provide 3 cc. They provided 3 cc to us, yeah. But for withdrawal, what is the size of 21G, but not given. Only now I'm trying to request for the 21G actually. The green one, 21G. Yeah, but then you must ask the 21G. Should we can see or not? What can you say again? I didn't get you. What is it? The needle should be 21G times 40 mm. Oh, okay. 21G. Oh, okay. 21G. Yeah, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yeah. Because why? KKM came and audited yesterday. Because our vaccine actually a few vials actually not enough 0.5 ml. So that was true. Okay. But this one they find out was it's very difficult with the other 21G. We have another 21G. 21G this size. 1.5 lah. This is shorter. 1 3/4 inch, yeah. Yeah, shorter. Yeah. So that one, the new one that they are giving to us, it's longer. So you should be shorter or longer? Longer. The 40 mm, the one 40 mm lah. 40 mm. So it will go straight in when you put the vial on the clear surface, our sterile surface, our clean surface. You can just put down the vial there and just syringe it out. Because the needle is going into the vaccine there. Yeah, you see? If the needle is shorter, it's very difficult to take out the vaccine. Don't you turn the bottle around to take out the vaccine? Yes, you can turn the bottle. But then doctor, isn't it? Yes. See? Never mind. On the camera, you can see my face a bit. Okay. Because why? The needle, if it's shorter, it's very difficult for us to syringe out the vaccine from there. So if the one on top the table is easier to syringe out with the 40 ml needle. Yes. So that's what is a little bit of shortfall that we found out. That's why they are supplying to us from today onwards. They're supplying the 40 mm one. 21G with 20 times 40 mm. Mine, they didn't supply actually the 21G, the 40 mm, they didn't supply. I had it in my clinic, so I used up. So now I'm telling them to supply it to me. Oh,
But the needle they are giving you is what this one, isn't it? For vaccination, 25G. Not the 1 mm. This one 1 cc. No. Given me 3 cc. This is not the. This is 1 cc 1 ml one, but it's not LDV one. Mine is LDV, you know. Oh, but it's 3 ml one. 3 ml LDV. Oh, okay. Then it's okay if they supply to you. LDV is the 1 cc syringe you're talking about, right? Yes, correct. Mine is not that. Mine is the normal 3 cc syringe. Oh, normal 3 cc. So I asked for the LDV, is it? 1 cc LDV, is it? Yeah. If they got for that, should supply to you, doctor. Okay. And to other clinics, to our other clinics that is going to start, actually. Okay. Okay, any other things that we need to focus other than needle and syringe? Yeah, the cold box, okay. Cold box, make sure the vaccine is not directly on the ice pack. Okay, not directly on the ice pack. You can remove the vaccine. You can see this, doctor. Yes. Yeah, you can remove this and then you can turn it. Actually, you can. You see, this is the front one. You can turn this and put under the box of the vaccine. Then only put into the cold box. Matron, in my case, right, I leave the whole vaccine box in the cold box. You get what I mean? I don't take out the vaccine from the box, but I leave it in the box. And in the cold box, you get what I mean? The vaccine is in the box, right? So the vaccine, the whole box, I put in the cold box. Then only I put the ice packs. So to protect the direct contact of the vaccine with the cold, the ice packs. Is that okay? Put at the side only, Roda. Yeah, sides only around it. Fine. You put under the vaccine box ice pack. Don't put Don't put ice pack under the ice box. Okay. Under the vaccine box. Sorry. Don't put that. Because the temperature, you put data logger, isn't it, inside? Data logger, but usually the temperature is fine. Fine. To That's 2.5. That pharmacists have told us lah. The KKM pharmacists lah. So that's what we are doing lah. Okay. And I don't know how long you all are going to vaccinate, maybe how many hours in the clinic. So monitor the cold chain lah. Yes. Yeah, every 2 hours. Yes. Okay. Vaccine already mentioned everything I wanted to mention just now. It's okay. Okay, ada staff nak tanya direct lah pada matron ataupun Dr. Sharifah? Ada doctors ke staff? Tadi saya dengar ada nak tanya soalan. Teruskan. Doktor, kalau yang macam untuk kita punya vaksin tu kan, bila dah habis, kita kena pulangkan balik ataupun memang kita boleh dispose saja? Dr. Sharifah? Maksud dia pulangkan balik, maksud dia apa? Bal yang kita dapat tu, maknanya kita boleh dispose dekat yang kita sendiri ke ataupun kita kena pulang balik kat diorang? No, while yang kita dapat, semua tu kita kena dispose dalam shark bin. Needle, syringe, needle yang you extract, needle yang you guna, syringe, vial, semua dalam shark bin. Yeah, you all know the difference between and what is biohazard bag, The biohazard bag lah dalam shark bin. Yeah, biohazard bag is this. Okay, this is the biohazard bag. Yeah, shark bin adalah ini. Shark bin. Okay. So shark bin kita buang semua syringe, needle dan vial ke dalam. But then make sure is there any case of the vaccine is less, doctor? No lah, so far in my place no problem. No, but we had as a matter of fact, I feel when I extract,
there's some slightly extra actually they give you. Very No, little. we are getting extra. Now, today we are getting extra with the new needle. Yes. But then, because I don't let them give straight away if they find the vaccine is less. Yes. Actually. So I'll go and inspect and see whether it's correct or not. But there is still got certain certain batch. There is little vaccine 0.4 like that got. Oh, I've never had that. I didn't experience that as yet. Yeah. So But far, okay. any of y'all find out like that there is incident, you all must keep must keep the vial and must keep the syringe also. You all have extracted. Okay, that is the proof lah. Later. Yeah. Or take snapshot photo. Yes. Okay. Ada siapa lagi nak tanya soalan pada matron ataupun doktor, Dr. Sharifah? Ada tak daripada klinik ataupun daripada staff ataupun daripada doktor? Ini expert kita ni ya. Sila tanya kalau ada apa nak penjelasan. Dr. Azura and yes. matron Dr. Sharifah, I have one question. I'm Dr. Jaya here. Yes. Okay, what happens if we suddenly have a patient where the vial is already short and we don't proceed and give the injection to the patient, and what will happen? Do we send the patient back or do we how do we do? Because like earlier you all said when you all apply for 17 vials, you all are getting 17 vials. So what will happen to that patient or to patient if it's spoiled vial or not enough? But I don't know, because sometimes we have the balance vial from another day actually. So we can still use actually the balance vial from the previous day one. Okay. So that's but what clinic, are you all getting extra vials, Dr. Sharifah? No, we are not. Exactly. We give you the exact number, the number of patients that you email to them that are coming. So the exact number. So it's either this is what I was about to talk also. You must have your backup list actually. Backup list, that means if you cannot finish let's say on D-Day, you have to call the patients actually. Once you get the MyWAS list, you have to call the patients, confirm that they are coming. If they say they don't want to vaccinate, they change their mind, they don't come. So you must have your own backup list. This backup list, you have to add into the system manually. That means the backup list, you have, let's say patient A, you call patient A, do you want to come and vaccinate because we have some extra slot here? And they say, yes, we want to come. So you just call them to come on D-Day. When they come only, you have to add into the system manually. So the vials will be used up by these patients. But like just now, Matron Shobna said that if you have an extra vial from yesterday or whatever, then you can also give to the patient. But I think the best would be you fill up, like daily you have 18 patients, you make sure you finish all the 18 vials on D-Day by adding your backup list. That would be easier for you or for the PKD to monitor. So let's say like the spoiled vial or spoiled or less vaccine vial, that one you keep, you explain to the patient, and then you also have to liaise with your licensed officer in PKD and tell them this is the issue. So they will try to help you. I have never had experience with such an incident, so I can't really know exactly how they will proceed from there after you call them and discuss with them. Yes, because our clinic and mega center is different. Mega, they will have extras. Yeah. Okay, no, we don't have extra vaccine, but then that's the thing. Just in case we have like that, like we are short. The thing is less, the vaccine is less, then we can't use that vial. So we change the vial and give another vial. We have to extract from another vial and give the vaccine. What you say, Jaya, is correct. In clinic, it's different. It doesn't work that way. If possible, you have to add up and finish up patients for the day. Because otherwise, it'll be a bit complicated. For them, it's different. They are running throughout the whole 9 to 9, and then they have patients who are not coming and think that's not easy for them to monitor. For us, it'll be easier.
to monitor patient who don't come, and we can have our backup list we can add in and things like that. You just is the PKD, the pharmacy guys are very, very friendly, very, very helpful. You just speak to them directly. That's why they keep their numbers, always regularly WhatsApp with them, talk to them, discuss with them for any issues. Yeah, we have to be efficient lah in that part. Efficient. And then if you finish up your vials, then it's like easier for you. And then you want to fill up the return form also easy. Everything is easier for you. Sometimes in big center, it's difficult for them to provide backup, you see. For us, it's easier. Okay, thank you. Yeah. All right, thank you, Dr. Jaya, for the question. Anybody else? Any staff or any of the doctors? I want to take ask any question to our expert here. Ada soalan ke? Assalamualaikum Dr. Azura, Dr. Hana dari Sri Indah Samudra. Dr. Hana, Dr. Salam. Ada soalan? Teruskan. Thank you. Maaf saya nak tanya. Yang pertama, kalau kita dah register dekat Protect Health tu, sebab kami dah register tapi kami belum dapat username and password untuk MyVice. Tengah hari. So how long does it take usually? Selalunya dia akan respon balik. Tengah ada kena call balik daripada Protect Health. Kena call dia, kenapa tak dapat lagi? Okay. Kalau tunggu lama memang tak dapat, kena call balik. Ya, tanya dia, bila dia dapat. Sebab semalam masih, dia kata. Ya? Sebab semalam dia kata tunggu MySejahtera pagi. So, because they cannot do anything. Dia kena tunggu MySejahtera yang respon, MyVice yang respon. Actually betul tu Azura. Ayah? Tunggu je. Memang betul, tunggu je. Tunggu. You call pun tak solusinya dia akan bagi. You kena tunggulah. Kena selalu check you punya email. Kalau klinik email. Okay. Sampai dia email doctor in charge. Okay. Macam I dapat dalam email personal itu yang I have kan tu. So, last minute kita check dah ada dah semua detail, password semua lah. Okay, faham. Okay, lepas tu yang kedua, yang Dr. Azura tu Protect Health tadi tu, yang tu is the Excel return yang patutnya kita kan. Tapi now kita do it directly to the website. Betul ke? Sekarang itu updated one direct online. Ya, online tu submit. Okay, so you don't have to do the Excel. Okay, baik. Okay, terima kasih. Okay, sama. Alright, ada siapa lagi? I nak add satu je Azura. Teruskan. Sebab bila kita vaksin patient, klinik kita kan ada patient-patient lain juga kan. So kalau boleh, kita punya station tu, kalau boleh biar area yang patient tak bercampur dengan patient existing kita lah. Mana yang nak vaksin tu separate, yang nak tengok doktor tu separate lah kalau boleh lah. Kalau boleh, kalau tak boleh, kena ada usher yang bantu patient-patient ni pergi ke station 1, station 2, station 3, station 4. And make sure ada in charge untuk station 1. Mesti ada at least 3 staff in charge. 1 untuk station 1 and then lagi 1 staff untuk station 2. And then lagi 1 tu untuk bantu doktor lah semasa vaccination dekat dalam. So once dah vaccinate kan dia bagi stiker. So duduk sebentar. So staff yang sama boleh bantu dalam proses scanning apa semua batch vaksin tu. Sebab kena nampak semua. Kalau tidak patient complain lah. Kita tak nak macam tu lah. Yeah. That's very good idea. Thank you Dr. Sharifah. Mungkin tapi ada klinik lain yang dah start vaccination ni, dia ada cara-cara mereka sendirilah. Ada klinik yang dah start, boleh bagi sedikit macam mana tata cara mereka, macam mana mereka buat daripada experience mereka. Contohnya dalam klinik yang dah start macam klinik Wong Sing Rawang, klinik Wong Sing Selain Jaya, klinik Serindah Selain Jaya, PKC Ceras. Kalau ada kat sini, boleh tak share macam mana you all buat? One more thing, are you all recording the cold chain properly, you know? That's very important, yes. Yeah. Very. Cold chain, you can see, cold chain recorded, okay, on the fridge. On the fridge, yeah. Okay, very blur but we can make out lah all the dots. Can all the dots? Yeah, I can see all the dots. Yeah. Can see? Yes, very important. Yeah. Yeah. So this one on and off, I'm not sure whether any of the PKDs will come down and audit or not, but I'm sure maybe once in a while they will come down
an audit. Sure, of course, they should come down one because it's Here, here we are having, I think, around 4 or 5 times sure will come down. yeah, Here. definitely. Yes. Yeah. to My audit. suggestion for cold chain because it's the most important thing. Yes. Vaccination is the ultimate most So get True. one nurse or whoever in charge of only cold chain. Do not distract her with any other thing. They can go by shift, but make sure only one person is taking care of the cold chain. Yeah. So the same person, you can use the same person to do calling of the patient. So this one is not difficult. So one person, the same person do cold chain and calling of patients for the list based on the list of patients, and one person doing the registration, you know, like you have to scan the vaccine code and things like that. The other one doing the vital sign plus assisting the doctor at the same time. That would be the best. Baru dia akan run smoothly lah, the whole system. Yes, agree. That's a very good idea. For those clinic, they got manpower, got the space, they can do it lah. But certain clinics, very, not enough. Then they have to make do lah. Macam mana dia all. Puan Nadia, apa khabar? Puan Nadia, dia ada apa-apa update ke? Nadia? So semua staff, doktor semua ada. Dia kan nak mula PPWGP. So itulah. So Matron, Puan Nadia nak bagi apa-apa nasihat ke pada staff dan doktor dekat klinik? Dengar tak? Sorry, that's about all from now. From me. Can you hear? The line not so good. It's just like the image is so blur. But never mind. We got what the advice just now. I was asking if kalau Puan Nadia dia ada apa-apa nak bagi tahu pada staff dan pada doktor. Adakah nasihat daripada farmasi? Okay. Farmasi you nak bagi tahu apa-apa tak pada kita punya plan? I dah bagi tahu pada cold chain semua I dah bagi tahu. So that's the most important thing lah, Doktor. Is for the cold chain lah. Okay. Aas boleh tanya lah. Nak lah. Okay. Okay, apa Nadia, apa nak update? Sorry dok, dengar ke? Dengar teruskan. For me tak ada apa-apa. I think Matron dah cover all, but if there is any question, I can answer to any of your queries. Okay. Thank you very much. Alright. Thank you very much. Terima kasih Puan Nadia dan juga Matron Chopna yang lintas langsung live from the MICE, MICC Pusat Pemberian Mega Vaksin mungkin jadi salah satu yang terbesar di Malaysia. Okay, mereka busy setiap hari mereka melihat vaksin patient menolong vaksin patient pada pukul 9 pagi sampai 9 malam dan maximum can go to 1,600 untuk minggu ni. Yeah, 1,680. But next week go to 3,300 lah. Yeah. So we are not here from this one, Doctor. We are here from 6:30 already in the morning. Every day 6:30 until 9:30. So these are our orang kuat care klinik yang mengendalikan pusat vaksinasi mega di MICC. We are very thankful lah. Thank you so much for your dedikasi pengorbanan untuk care klinik group Thank you so much. We really appreciate that. Thank you. Alright. Hopefully one day we join in again. We do a live class lah untuk kita punya doctors. Okay. Thank you so much. Happy working. Good luck lah for today. I wish all the PPWGP also lah. Okay. Thank you. Alright, Matron. Thank you so much. And my nurses team, okay? Okay. Happy working. working. Yes. Thank you. Alright. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you. Alright. I think Dr. Sharifah, are you there? Kalau tak ada apa-apa lagi,
kita akan sampai di penghujung lah sekarang dalam kelas kita hari ni. Kita overshoot. Kita dah dekat pukul 2:23 ya. Sepatutnya berakhir pada pukul 2. So thank you all yang masih setia di sini. Hari ni kita belajar banyak daripada Matron, daripada Dr. Sharifah, daripada Puan Nadia. Thank you so much you all. Kalau ada question, any question, kalau ada soalan boleh terus directly PM kita ataupun call saya Dr. Sharifah, Matron ataupun Puan Nadia lah. Okay, luck for the PPPGP, for those clinic yang akan turut serta dalam program PPPGP by next week or another couple weeks, and then those clinic yang akan increase dia punya vaksin quantity by next week. So good luck to everyone and happy working. Okay, thank you all. Okay, until next week. Terima kasih. Happy working. Okay, bye bye.